Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini cikgu akan menerangkan tentang bagaimana kita nak menghitung nilai sinus, kosinus dan juga tangent di dalam nisbah trigonometri. Okey, pada kelas yang sebelum ni kita dah belajar tentang kedudukan sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan juga hipotenus. Okey, kalau awak tengok kepada gambar rajah segitiga bersudut tegak ini, okey, diandaikan sudut berada pada nilai X, okey, sudut berada pada nilai X. Okey, pada segitiga ini sisi yang paling panjang adalah hipotenus. Okey, jadi yang mana hipotenus? Hipotenus adalah PR. Okey, dekat sini adalah hipotenus. Okey, ingat kenapa dekat sini adalah hipotenus? Kerana hipotenus merupakan sisi yang paling panjang dan yang kedua hipotenus dia berada bertentangan dengan sudut 90. Ini adalah sudut 90 kan. So yang bertentangan dengan sudut 90 adalah hipotenus. So saya wakilkannya sebagai H. Okey, baik. Yang berada di depan sudut X. Okey. Okey, yang berada di depan sudut X iaitu PQ. Yang ini adalah sisi bertentangan. Okey, sisi bertentangan ataupun saya wakilkannya sebagai T. Okey, manakala satu lagi sisi QR, yang ini adalah sisi bersebelahan. Okey, kenapa sisi bersebelahan? Kerana sisi ini berada di sebelah nilai X. So saya wakilkannya sebagai S sebelah. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang apakah rumus bagi sinus, kosinus dan juga tangent. Sinus ataupun singkatannya kita boleh tulis sebagai sin. Kita boleh tulis sebagai sin. Sin sama dengan panjang sisi bertentangan bahagi dengan hipotenus. Sin sama dengan T bertentangan bahagi dengan H hipotenus. Itu adalah sin. Yang kedua adalah kosinus. Kosinus ataupun cos. Cos rumus dia adalah panjang sisi bersebelahan sebelah S bahagi dengan hipotenus H. Cos sama dengan sebelah bahagi dengan H. Yang ketiga adalah tangent ataupun singkatannya adalah tan, sama dengan sisi bertentangan tentang bahagi dengan sisi bersebelahan S sebelah. Jadi rumus bagi sin, cos dan juga tan ini awak kena hafal. Jadi ada cara untuk kita menghafal sin, cos, tan ni. Saya kongsi kepada awak. Baik, kalau sin, sin sama dengan tentang bahagi dengan hipotenus. Cos, sebelah bahagi dengan hipotenus. Tan, T tentang bahagi dengan sebelah. Jadi, cara yang awak boleh juga hafal, awak boleh guna singkatan ini. S merujuk kepada saya. Saya T tak H handsome. Saya tak handsome. K kalau. S saya H handsome. T tan tentu. T timah. S suka. Agak awak boleh hafal tak ni? S saya tak handsome. Sin sama dengan tentang bahagi dengan hipotenus. Kalau saya handsome. Cos S sebelah bahagi dengan hipotenus. Tentu timah suka. P tan sama dengan timah
bahagi dengan suka. Tentang bahagi dengan sebelahan. Okey, boleh? Okey, kita akan tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan yang pertama. Okey, tentukan nilai bagi sin Y, cos Y dan juga tan Y. Okey, baik. Jadi, apa perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita mesti labelkan di mana kedudukan sisi tentang, bersebelahan dan juga hipotenus. Okey, kalau awak tengok pada gambar rajah yang pertama ni, okey, sudut dianya berada pada Y. So, ini adalah sudut dia. Okey, jadi, okey, first kali, okey, kita labelkan di mana hipotenus. Hipotenus adalah sisi yang paling panjang. So, hipotenusnya adalah AB. So, saya labelkan dekat sini H, hipotenus. Okey, mana sisi bertentangan dia? So, yang berada di depan Y. So, AC ni adalah T tentang, manakala BC adalah S sebelah. Okey, jadi, okey, ingat balik rumus yang saya terangkan tadi. Okey, kalau sin Y, S, saya tak handsome. Okey, tentang bahagi dengan hipotenus. Jadi sin Y sama dengan sin Y sama dengan tentang adalah AC. So AC bahagi dengan hipotenus. Hipotenus kita adalah AB. So bahagi dengan AB. So ini jawapan dia. Okey. Boleh. Baik, cos Y. Okey, cos. Kalau saya handsome. Okey, jadi cos Y sama dengan S sebelah. Sebelah kita adalah BC bahagi dengan hipotenus. Hipotenus kita adalah AB. So, jawapannya adalah cos Y sama dengan BC bahagi dengan AB. Okey, yang ketiga, tan Y. Okay, apa rumus dia? T. Tentu timah suka. So, tentang bahagi dengan sebelah. Jadi, tan Y sama dengan T tentang kita adalah AC bahagi dengan sebelah kita adalah BC. So, ini jawapan dia. Okay, boleh? Ini contoh yang pertama. Baik, contoh yang kedua. Okay, sama juga. Kita nak mencari nilai sin Y, cos Y dan juga tan Y. Okay, langkah yang pertama yang perlu kita buat. Okay, awak kena kenal pasti di mana tentang, sebelah dan juga hipotenus kan. Okay, first kita label dulu hipotenus. Hipotenus yang paling panjang. Okay, jadi dekat sini adalah hipotenus. Okay, sudut kita berada pada Y kan. So, yang berada di depan Y, yang ini adalah sisi bertentangan T. Manakala, yang B ini adalah sisi bersebelahan. So, saya labelkannya sebagai S sebelah. Okey, sin Y. Sin, saya tak handsome. So, sin Y sama dengan tentang. Okey, tentang nilai kita adalah A. So, A bahagi dengan hipotenus. Hipotenus kita adalah C. So, jawapannya adalah A per C. Cos. Okey, apa rumus dia? Cos. Kalau saya handsome. So, cos Y sama dengan sebelah S. S kita adalah B. Per dengan hipotenus. Hipotenus kita adalah C. So, jawapannya adalah B per C. Okey, tan Y. Okey, rumus dia tan. Tentu timah suka. So, T tan Y sama dengan T tentang. Okey, tentang kita adalah A bahagi dengan S sebelah kita adalah B. So, jawapannya adalah A per B. Okey. Ni mudah je ni. Bagi saya mudah. Yang penting awak kena hafal rumus dia. Awak kena ingat. Okey. Contoh yang ketiga. C. Baik. Okey. Sama juga kita kena labelkan. Okey. First kali mana hipotenus? Hipotenus kita adalah sisi yang paling panjang. Iaitu 17. Okey. Yang ini adalah hipotenus.
Okey, Y kita sudutnya berada pada Y. Okey, yang berada di depan Y, yang ini adalah tentang. Okey, tentang tak ada nilai. So, kita mesti cari. Okey, baik. Macam mana nak cari nilai T tentang ni? Awak kena guna teorem Pythagoras kan? Okey, ingat lagi tak teorem Pythagoras? Okey, T kuasa 2 sama dengan 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. T kuasa 2 sama dengan, okey, pakai kalkulator. 17 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2, awak akan dapat 225. So, nilai T sama dengan, okey, kuasa 2 bawa ke kanan, dia akan jadi punca kuasa 2, 225. Okey, nilai T kita sama dengan 15. Okey. So, 15 cm. So, nilai dekat sini adalah 15. Okey. Kat sini adalah 15 cm. Okey. So, ini tentang. So, yang 8 ini adalah S sebelah. Okey. Baik. Okey, tengok soalan. Sin Y. Sin adalah S. Saya tak handsome. So, sin Y sama dengan T tentang 15 bahagi dengan H hypotenuse 17. Okey. Cos K kalau saya handsome. Okey, cos Y sama dengan S sebelah, 8 cm bahagi dengan hypotenuse H 17. So, 8 per 17. Okey, yang terakhir tan Y, tan T. Tentu Timah suka. So, T tentang 15 bahagi dengan S sebelah 8. So, 15 bahagi 8. So, ini jawapan dia. Okey. Boleh? Baik, seterusnya kita akan tengok hubungan di antara sin, cos dan juga tan. Okey, baik. Kalau awak tengok kepada gambar rajah ini, okey. Baik, dalam gambar rajah ini sudutnya berada pada theta. Okey, sudutnya berada pada PQR. Sudutnya berada di sini kan. Jadi, X ini adalah T tentang, okey. Y adalah S sebelah, 1 adalah H hypotenuse. Okey, kalau kita kira nilai sin kita, sin sama dengan tentang bahagi dengan hypotenuse. So, X per dengan 1. Okey, X per dengan 1, maka nilai X kita adalah sin theta. Okey, cos theta. Cos sebelah bahagi dengan hypotenuse. So, sebelah adalah Y. Y per 1. Jadi, nilai Y sama dengan cos theta. Okey, manakala kalau tan theta, tan sama dengan tentang X bahagi dengan sebelahan. X bahagi dengan Y. Jadi, apa kesimpulan yang boleh kita buat? Okey, daripada ketiga-tiga situasi ni, kita boleh katakan bahawa nilai tan theta sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta. Okey, tan sama dengan sin per cos. Okey, kenapa? Tan tadi adalah X per Y. X ini adalah sin. Bahagi dengan Y. Y kita adalah cos. Jadi, ini adalah hubungan antara sin, cos dan juga tan. So, ini adalah perkara yang keempat yang awak kena hafal, iaitu nilai tan sama dengan sin bahagi dengan cos. Okay? Okey, contoh soalan. Jika nilai sin theta sama dengan 0.6 dan cos theta sama dengan 0.8, hitung nilai tan theta. Okey,
Jadi, dia dah beri nilai sin, dia dah beri nilai cos, kita nak cari nilai tan. Okay, jadi, awak nak cari nilai tan, okay, kita guna rumus tadi. Okay, hubungan dia tadi. Iaitu, tan theta sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta. Okay, jadi sama dengan nilai sin kita adalah 0.6 bahagi dengan cos kita adalah 0.8. Jadi 0.6 bahagi dengan 0.8. Okey, boleh kecilkan nilai ni. Okey, 0.6 bahagi dengan 0.8. Okey, awak boleh kecilkan, dia akan jadi 3/4. So yang ni pakai kalkulator tekan kalkulator awak akan dapat. So jawapan dia adalah tan theta sama dengan 3/4. Okey. Baik, contoh yang kedua. Okey, jika nilai sin theta sama dengan 3/8 dan nilai tan theta sama dengan 3/2/55, hitung nilai cos theta. Okey, jadi kita guna rumus tadi. Okey, rumus yang awak kena tahu adalah tan theta sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta. Okey, kita gantikan dalam rumus ni. Baik, dia dah beri nilai tan theta adalah 3/55. So, awak gantikan nilai dia. So, tan theta ni adalah 3/2/55 sama dengan sin theta. Okey, sin dia dah beri nilai dia adalah 3/8 bahagi dengan cos theta. So, cos theta. Okay, ini yang kita nak cari. Okay. Baik. Seterusnya, okay, kalau kita nak cari cos theta, okay, yang dekat sini kita boleh tukar kedudukannya. Cos theta, okay, kita bawa ke sebelah kiri. 3/55 kita akan bawa ke bawah. So, kita akan tukar tempat dia kan. Okay, dia akan jadi. Okay, sambung Okay, cos theta sama dengan 3/8 bahagi dengan 3/2/55. Okay, kita tukar tempat dia tadi kan. Okay, jadi kalau nombor pecahan, kita tak boleh bahagi. Okay, kita mesti tukarkannya dia menjadi darab. Jadi cos theta sama dengan 3/8. Okay, operasi ni kita tak boleh buat. Okay, bahagi ni kita akan tukar menjadi darab. So, bila tukar menjadi darab, yang 3/55 ni kita akan terbalikkan dia. So, dia akan jadi punca kuasa 2/55 bahagi dengan 3. Okay, jadi sama dengan, kalau awak tengok kat sini, 3 dan juga 3 kita boleh potong. So, yang tinggal adalah 1 darab dengan punca kuasa 2/55. So, punca kuasa 2/55 bahagi dengan 8 darab 1. So, bahagi dengan 8. So, ini jawapan dia. Okay? Boleh. Okay, jadi untuk tugasan pada hari ini, tolong buat soalan uji minda 5.1D, soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2. Okay, daripada buku teks muka surat 117. Okay, seperti biasa, buat soalan ini, salin semula soalan dalam buku, kemudian jawab. Bila dah siap, snap gambar, hantar jawapan kepada cikgu untuk cikgu semak. Okay, sekian sahaja video untuk hari ini. Sekian, terima kasih.